persoalannya, anda tidak mendapat sokongan penuh daripada pemuda UMNO. Malah sikap salah sebuah media yang mengapi-apikan sentimen agama dan perkauman yang anda pun tidak setuju, tidak mendapat sambutan daripada seluruh pemuda UMNO. Malah mereka turut bersama dengan perkasa membela akhbar berkenaan dan tidak berbicara dengan bahasa rasional dan gentleman. Maka sebagai seorang yang bercita-cita menjadi PM pada usia 40 tahun, apakah langkah yang YP boleh lakukan untuk perubahan di dalam politik UMNO dan senario politik Malaysia? Apakah masih ada peluang untuk Malaysia menikmati politik yang lebih matang, politik gentleman, politik idea, berteraskan good governance, dan bukan lagi politik primitif yang bertunjangkan perkauman, identiti dan politik sentimen? Silakan YP. Terima kasih pengurusi. Saya rasa pengurusi tanpa sedar telah memfitnah saya. Banyak fitnah tadi. Salah satu contoh. Semua pindah. Cita-cita jadi Perdana Menteri 40 tahun itu datang daripada mana? Saya pun tak pernah cakap. Persepsi umum. Persepsi dibentuk daripada fitnah. Tidak ada rakaman, tidak ada video saya cakap. Kita tak nak pergi sana lah. Jadi kita pergi kepada soalan tadi ya. Soalan tadi, bagi saya lah, kalau kita nak bawa perubahan, kita nak bawa satu renewal, satu tajdiid politik dalam UMNO, dalam pemuda UMNO, dia perlu kepada masa yang agak panjang. Kita tak boleh mengharapkan satu perubahan itu datang dengan sekelip mata. Imam Perdana Menteri sendiri pun, Datuk Seri Muhammad Najib, dia bawa segala transformasi kerajaan, ekonomi, politik, dia akan ambil masa. Dan saya percaya pegangan saya, prinsip saya untuk bawa model politik baru yang tidak hanya tertumpu kepada isu perkauman, yang tidak hanya tertumpu kepada isu sempit ya, seperti mana yang disebutkan tadi, isu etnik, isu agama dan sebagainya, lebih kepada isu-isu sejagat, isu-isu yang melibatkan seluruh rakyat Malaysia. Dia akan ambil masa juga ya. Jangan kita ingat bahawa UMNO ini semata-mata diwakili oleh satu dua puak saja yang buat kenyataan. Jangan kita anggap bahawa oleh kerana pemuda UMNO tampil di utusan Malaysia pada 2 minggu yang sudah, kebetulan perkasa ada di situ, kita sama matlamat dengan perkasa. Tidak. Kalau sekiranya saya arahkan pemuda UMNO saya pergi ke utusan Malaysia untuk mengadakan dialog bersama dengan mereka, mempertahankan utusan sebagai institusi, tidak bermakna bahawa kita sama macam perkasa. Tidak bermakna bahawa kita mainkan politik sempit perkauman seperti mana perkasa. Saya bagi tahu utusan, saya kata kita tampil, kita pertahankan utusan sebagai institusi yang juga dimiliki oleh UMNO, tak salah. Sebagai pemuda kita tampil untuk mempertahankan utusan sebagai institusi yang sudah banyak berjasa kepada orang Melayu dan juga kepada rakyat Malaysia. Bukan saja utusan, hari ini Sina juga tampil sebagai wadah yang berjuang untuk orang Malaysia ya. Dengan Harakah juga ada perjuangan ya. Walaupun kadang-kadang ini sesat, tapi ada. Tapi saya balik kepada soalan tadi ya. Kalau tak betul saya bagi tahu tak betul. Saya bagi tahu pemuda saya pergi pertahankan utusan secara umum sebagai institusi akhbar Melayu. Tetapi sekiranya tak betul, diwar-warkan contoh cerita negara Kristian contohnya tanpa bukti, saya kata itu kita kena tegur. Sebab tanpa bukti timbulkan perasaan yang tidak senang hati, kekeliruan di kalangan umat Melayu, umat Islam, itu salah. Dan kita tegur dalaman. Ada yang kata kenapa sokong utusan, kita ada proses itu, kita ada prosedur kita tegur dalaman, kata itu tak betul. Malah Datuk Seri Samudin sendiri sebagai Menteri Dalam Negeri telah keluarkan amaran bahawa jangan terbitkan berita yang sensasi yang sebelum dibuktikan. Jadi kita buat sedemikian. Jadi saya rasa tak betul bila disebutkan bahawa perjuangan saya keseorangan, I'm alone, macam mana yang sebutkan bahawa Perdana Menteri seorangan bahawa konsep satu Malaysia. Saya rasa perubahan yang kita bawa dalam politik UMNO, politik pemuda UMNO pada hari ini, yang bawa daripada right wing, sayap kanan, kepada yang lebih sederhana, wasatiyah yang disebut oleh Perdana Menteri, itu saya rasa diterima oleh
oleh pemuda UMNO. Mungkin dia nampak bahawa saya seorangan sebab politik saya, idea saya terlalu baru, terlalu lain daripada dahulu. Tapi saya selalu ingatkan kepada orang lama dalam UMNO bahawa zaman sudah berubah. Dengan pengedaran zaman, perlu kita bawa perubahan dalam pemuda UMNO. Kalau diharapkan saya nak jadi ketua pemuda macam Allahyarham Dato' Harun Idris, Allahyarham Tan Sri Said Jaafar bin Alba, saya rasa kita tidak akan dapat sokongan daripada anak muda pada hari ini. Kita kena bawa satu perjuangan yang lebih inklusif, yang lebih keterangkumannya lebih luas untuk semua. Dan akhirnya kita tengok hasil. Bukan saya nak masuk bakul lah kat diri sendiri, tapi saya nak bagi tahu hasilnya apa. Hasilnya sejak kita bawa perubahan ini, walaupun tanggapan mengatakan bahawa tidak dapat sokongan, tapi pilihan raya kecil sejak Mandi Urai di Kelantan, saluran bukan kita nak menjaringkan gol politik. Ya, saya ingatkan kepada sahabat-sahabat, not everything is political. Ya, saya cuma nak bagi contoh bahawa saluran muda 3 dan 4 semua memihak kepada Barisan Nasional. Sudah pasti ada hasil, dan hasilnya adalah kepada statistik tersebut. Dan malah PN Youth Lab pun satu, saya rasa satu perubahan dalam politik PN sendiri. Okey, Ustaz. Persoalannya, apakah pemuda PAS terus hilang idealism? Tidak mampu untuk menjadi alternatif kepada pemuda UMNO yang dilihat ketua pemudanya lebih energetik dan berketerampilan di peringkat nasional dan antarabangsa. Dengan menangnya saudara Ustaz Tantowi Sabah, apakah ini bermakna PAS sudah tidak ada pemuda yang berwibawa dan lebih berkualiti daripada Ustaz sendiri? Persoalan lagi. Dan dia persepsi umum yang kita bawa kan dekat pentas ni. Apakah politik masa depan PAS yang ingin dibawa oleh pemuda masih dengan retorik 80-an? Apakah Ustaz sendiri masih menampilkan bayangan Haji Hadi tahun 80-an? Dan ke arah manakah PAS sekarang ini? Apakah masih dengan politik negara Islam dan hudud berbanding dengan gerakan Islam global yang telah mula membuat ajakan paradigma dan telah mula beralih kepada politik good governance, demokrasi dan perjuangan ke arah politik masyarakat sivil seperti Parti Nahda di Tunisia, Ikhwan Muslimin di Mesir dan juga PKS di Indonesia. Jadi bagaimana Ustaz? Terima kasih pengurusi rakan-rakan panel dan terusnya kepada semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama, saya terlebih dahulu nak melahirkan rasa kesal apabila saudara kami seperti melontarkan satu fitnah juga yang mengatakan sesat. Ini satu tuduhan yang agak melampau. Saya kira utusan Malaysia lebih dahsyat daripada Harakah. Baru-baru ni kalau kita lihat dalam utusan Malaysia, berita gambar lucah di paparan hadapan dengan gambar-gambar artis yang berpakaian separuh berpakaian. Adakah ini dianggap benar? Jadi kalau nak sebut Harakah sesat ni, saya kata bahawanya YB kena tarik balik lah. Kalau nak menyatakan ada kesalahan dari segi pendekatan, itu kita boleh bincang lah. Tapi kalau sampai peringkat menghukumnya sesat, ini juga satu fitnah yang menjadi ancaman kepada umat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya nak sebut tentang bagaimana keadaan pemuda PAS sekarang. Saya menerima persepsi itu, tetapi saya mempunyai sikap dan mempunyai pandangan yang tersendiri dalam memimpin Dewan Pemuda. Kita bergerak secara satu kolektif yang telah diberi amanah untuk memikul tanggungjawab memastikan anak-anak muda Gen Y yang ada pada hari ini dapat dibimbing dan dapat dibentuk. Oleh kerana itu, saya memulakan langkah. Yang pertama sekali ialah untuk membetulkan akidah. Yang kedua, untuk membina fikrah. Dan yang ketiga ialah untuk memastikan syakhsiah ataupun akhlak seorang pemuda itu menepati apa yang diajar oleh Islam. Memang apa yang saya bawa ini agak gharib, agak asing dan tidak mendapat perhatian media. Dan saya memang kalau melihat pada sejarah Islam pun, Nabi pernah menyebut bahawa bada al-Islam ghariban fa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula dalam keadaan pelik. Nabi bawa Islam dalam keadaan dunia tak boleh terima apa yang Nabi bawa. Kemudian kegigihan Nabi SAW, akhirnya Islam berkembang
Lalu Nabi menyebut bahawa Islam ini akan kembali menjadi asing sebagaimana ia bermula dulu. Orang akan kembali menjadi pelik. Macam mana cara kita membawa Islam? Sehingga pada hari ini orang rasa hairan macam mana Islam boleh disekalikan, dilampirkan dengan gerak kerja politik di zaman moden pada hari ini. Tetapi Nabi menyebut fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang gharib ini, yaitu berbahagialah orang-orang yang walaupun dianggap asing, walaupun dianggap pelik, tetapi dia tetap berpegang dengan prinsip perjuangan Islam. Jadi saya mengambil premis itu untuk memastikan Dewan Pemuda yang saya pimpin mestilah mempunyai kualiti. Kita tak nak kita mempunyai suara politik yang begitu kuat tapi kosong di dalam. Kosong di dalam. Sebab itulah waktu ucap sama saya pertama, saya meletakkan murnikan perjuangan, maknakan kemenangan. Artinya perjuangan itu mesti dimurnikan, berasaskan kepada akhlak dan juga berasaskan kepada apa yang dikenaki oleh ajaran Islam itu sendiri. Kemudian kemenangan yang kita capai adalah kemenangan yang mestilah menunaikan tanggungjawab. Kita tidak mahu satu kemenangan yang menjatuhkan jahiliyah kemudian membina jahiliyah yang lain di atas kejatuhan jahiliyah itu. Tetapi kita mahu membina kehidupan Islam yang berpandukan kepada, dia berpaksikan kepada ajaran Islam. Oleh kerana itu dia mesti bermula dengan membina kualiti, membina modal insan yang baik. Jadi barangkali satu perkara yang saya lihat, bukanlah kita tidak buat sebenarnya, tetapi media tidak pernah, media umum tidak pernah memberi sokongan kepada kita. Termasuk Sinar Harian, kecuali Sinar Harian, alhamdulillah. Maksud saya media perdana seperti Utama Malaysia, Berita Harian, walaupun sesekali dia memberi ruang, dan saya mengucapkan terima kasih atas ruang yang diberikan, tetapi apa yang paling penting, kebanyakan keadaannya ialah mereka lebih bersifat untuk membunuh ataupun merosakkan karakter ataupun memberi pandangan-pandangan yang salah. Termasuklah juga kita tidak ada kebebasan media yang cukup dalam negara kita. Sebagai contoh, Harakah, kita minta beberapa kali Harakah supaya diberikan keluaran terbitan harian, tapi sampai sekarang tak dibenarkan. Kita hanya boleh keluar 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Itu pun terhad untuk ahli sahaja. Nak jual Harakah pun salah, ditangkap oleh polis. Macam jual dadak jual Harakah. Kita kena pergi ke kedai, tanya Harakah, ada Harakah. Dewan Pemuda telah minta dengan kerajaan untuk terbitkan satu akhbar harian bernama Purnama, tapi dah 10 tahun sampai sekarang belum dinuluskan lagi. Kita punya menteri besar di Kelantan minta nak cakap buat ucapan selamat hari raya dalam televisyen, tak dibenarkan. Kalau demokrasi sebenar, sepatutnya kita diberikan ruang. Macam contoh di Indonesia, parti-parti politik dapat ruang untuk bercakap dalam televisyen. Parti Golkar 1 jam, pukul 3 parti Kesejahteraan, pukul 4 parti Kaabah dan seumpamanya. Kenapa tidak diberikan kebebasan yang seperti ini? Apa lagi masalah? Saya nak sebut contoh. Kerajaan sekarang, Kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, dia telah ada, dia telah ada Utusan Malaysia, ada Berita Harian, ada yang buat khabar yang belum berpihak kepada mereka. Tetapi kenapa tidak diberikan kepada kami satu channel umpamanya TV1, TV2, TV3, TV4 bagi pada PAS sebagai contoh, TV5 beri kepada kawan-kawan kita yang lain daripada Parti Keadilan, TV6 beri kepada DAP. Itu untuk menunjukkan satu kebebasan media dan juga demokrasi. Apabila media itu tidak memberi support, memang program yang kita buat pada hari ini lebih kepada laporan media, barulah orang tahu. Kalau kita buat secara program yang kita buat tak dapat laporan dari media, orang tidak akan tahu. Jadi ini yang sebenarnya yang telah kita lakukan. saya harap kalau boleh dapat kawal. Ini wacana ilmiah.